Kesusahan adalah hasil dari kesulitan. Ia bukan untuk dihadiahkan, tetapi untuk dipelajari dan dialami. Terkadang ia merupakan titik awal sebuah kejayaan. Kali ini Pesona Anggrek Milenial membawa anda menyusuri kisah derita dan kejayaan seorang wanita berhati cekal yang berjaya keluar dari kemelut kemiskinan. Tinggalkan dalam keadaan tengah-tengah malam dengan lampu pelita. Ya Allah, Tuhanku, bodohnya aku. Kalau apa-apa jadi nasib ke anak aku ni macam mana? Habis kalau takutkan keselamatan anak, macam mana pula tak ada makanan lagi susah? Saya kena berjuang. Jadi saya pesan pelita ni, mak pergi ni, mak tutup pelita, saya kata. Mak buka tingkap agar bulan tu masuk menerangi kelambu. Ya, jadi saya noreh, saya pakai lampu karbide dekat dahi, pakai ubat nyamuk tengah malam buta. Jumpa harimau, jumpa ular, takut pada saya. Benda tu semua nyawa saya tak penting. Masa depan anak saya lagi penting. Jadi bila saya menoreh getah, itu waktu tengah malam. Dan saya bila balik waktu tengah hari, saya dah tengok anak saya sediakan makanan apa semua. Nanti saya bawa anak saya pergi kebun getah sekali lagi untuk kutip getah yang dah kering. Takut dicuri orang. Anak tu letak dekat pondok. Saya menjerit. Nak pastikan anak saya selamat atau tidak. Bila kurang zat, saya suruh bekerja. Susu anak habis, tak nak cari. Anak sakit, tak ada alternatif. Nampak saya berkaya seorang diri. Jadi anak ni daripada sihat walafiat, lahir. Bila minum air sirap, kekurangan zat, sepatutnya minum susu yang tinggi, ya, khasiat dia. Minum air sirap, lama-lama bila dia demam panas, saya bagi makan Panadol orang dewasa. Dia tak mampu. Lama-lama saya nampak kelemah dalam diri saya. Dan saya tak sanggup tengok anak tu bila sawan keluar buih, tarik-tarik, pergi hospital sampai 40 batu jauhnya. Nampak tak ada sumbangan, ya, pada seorang suami untuk keluarga. Hanya sayang saya, suka tengok saya tapi tak suka untuk membina keluarga. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya padamu aku memohon perlindungan dan pertolongan. Aku tidak sanggup mengharungi semua ini lagi, ya Allah. Bimbinglah aku ke arah kebenaran dan jauhkan dari segala kesesatan. Berikanlah rezeki dan kesihatan yang baik untuk aku terus menyara anak-anakku. Aku tidak mahu mereka hidup dalam kemiskinan, kelaparan dan kesepitan. Jika benar jalanku, ya Allah, Kau berikanlah aku kekuatan untuk menghadapinya. Hanya Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya saya nekatkan diri untuk mencipta satu rasa sayang teramat sayang untuk memperjuangkan nasib anak-anak ni, kerana saya percaya kalau saya miskin, hidup susah, anak saya akan mewarisi kebodohan saya, kemiskinan saya, kerana saya seorang yang lalai. Jadi saya mintakan satu frame time. Saya kata umur saya sebelum 40 saya dah bawa satu kejayaan yang besar dan saya tidak bekerja lagi. Saya nak duit, bekerja untuk carikan duit untuk saya, dan sekarang saya bekerja betul-betul lumus. Saya jadi hamba, duit akan datang. Duit akan jadi hamba saya. Dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Saya nak berjaya sebab saya dibuang keluarga. Saya nak berjaya sebab saya rasa tak ada value dalam kehidupan saya.
Sebab saya tak sekolah. Yang mendorong saya ialah rasa rendah diri. Ia rasa tertekan dan terus ditekan. Saya tak suka saya dibijak. Jadi bila saya melihat kemiskinan saya sayangkan anak saya. Kenapa mendorong saya untuk berjaya ialah demi maruah. Dia malu kawan muda, dia tak ada pelajaran. Tapi bila sampai tahap ni saya kata mak patut bangga. Sebab bukan semua orang yang berpelajaran boleh jadi macam apa yang mak buat sekarang. Rosita Ibrahim kini menjadi satu nama megah yang tidak asing lagi di industri herba dan kosmetik kita pada hari ini. Wanita yang lahir dari lumpur kemiskinan kini membentuk wajah dan kejayaannya dengan bergiat dalam bidang perniagaan. Saya mencuba berbagai bidang perniagaan sampingan. Dan daripada situ saya melihat konsep perniagaan yang bagus, apa yang bagus, apa yang tak bagus, bagaimana untuk tarik networking, bagaimana untuk menciptakan loyalty in business dalam perniagaan sedayu tinggi. Saya mencipta sampai saya kumpulkan semua ni, saya buat research saya sendiri, akhirnya saya bina sedayu tinggi. Jadi saya melihat kelemahan dahulu, bukan kebagusan. Dan bila saya melihat produk ni bagus, saya start bergiat sedikit mencari Kementerian Kesihatan, mencari doktor untuk backup saya, menambah ilmu dengan doktor daripada luar negara, terutama bidang Ayurveda, Siddha, Yunani, kerana saya percaya ubatan Melayu ataupun Indonesia sebenarnya tidaklah sehebat perubatan Ayurveda. Kerana Ayurveda adalah the best herbs in the world yang mana dipercayai oleh orang Eropah sendiri. Jadi di situ saya mencampurkan, mengadaptasikan formulasi herba sedayu tinggi, perubatan Melayu, Indonesia, Burma, Thailand. Dari riak air muka wanita bersemangat wajah ini, ramai yang menyangka dia seorang yang sombong. Kalau mula-mula orang tengok dia macam orang kata dia ni sombong. Tengok sombong. Tapi sebenarnya bila dah kenal dia seorang yang friendly. Kemudian happy, go lucky walaupun ada masalah macam mana sekalipun. Dia kata orang jenis yang lagi satu yang saya suka dia ni sebab dia jenis tak putus asa. Jenis dia kalau dia nak juga, dan takkan ada wujud perkataan tidak boleh dalam hidup dia, kecuali kalau dia dah lakukan so benda tu tak boleh juga, so dia katakan baru dia serang. Saya inilah sebab dia. Nyata sekali niat untuk membela nasib anak-anak, membawa rezeki yang berlipat kali ganda kepadanya. Bertahun bergelut dengan karenah perniagaan, akhirnya membuahkan hasil yang sangat lumayan. Bak kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kejayaan hidup saya sebenarnya sebagai wanita yang hidup serba miskin, ya. Pada saya kurang ilmu, jadi benda tu bukanlah satu alasan untuk saya terus mendap. Jadi untuk bangun, saya perlu orang lain backup dan belajar daripada kekurangan saya, daripada ilmu yang orang ada. Jadi saya rasa ini semua adalah satu jihad, selain daripada mencari kewangan, membantu manusia mendapat kesihatan yang baik, kecantikan dan keyakinan diri. Baik untuk negara, keluarga dan pada saya rasa untuk agama. Kini kegemilangan empayar Sendayu Tinggi diserahkan kepada permata hati sulungnya untuk diteruskan. Saya rasa saya sangat-sangat bertuah kalau nak di-compare dengan orang yang sebaya ataupun orang yang jauh lebih tua pada saya. Mungkin apa yang saya ada, kalau orang yang berada tu memang of course lah kan selesa. Tapi apa yang saya ada adalah betul-betul daripada pengorbanan dia. Kalau tak kerana dia keluar daripada kampung tu, saya mungkin masih duduk dekat kampung. Dan kalau tak kerana pendedahan yang dia bagi, mungkin saya rasa mata saya dan minda saya tak terbuka. Kenapa daripada kecil kan dia ajar anak-anak dia berniaga macam ni. Dia ajar. Walaupun benda tu bukannya dia bagi saya dia tak tegas lah bab tu, cuma dia menekankan betapa penting simpanan. Dia kata jangan boros. Jadi benda tu kita anggap macam satu pengalaman hidup, dan bagi saya satu pengorbanan tak terkira sebab gara-gara dia, kerana usaha dia, saya ada kehidupan yang lagi baik daripada dia. Saya ada segala-galanya yang dia tak ada dulu. Pertama kali bersua muka, sudah terpancar keramahan. Jelas sekali wanita ini mewarisi rupa paras dan kebijaksanaan ibunya. Sebab waktu tu susah sangat bila kadang-kadang mak tak mampu nak beli nasi. Bila terlalu lapar sampai macam mana nak bagi adik makan kan. So apa saya buat? Asam jawa tu saya garuk dengan gula bagi diorang makan.
Kau tak ada orang, saya berpandai lah keluar cari jambu ke, kena pandai-pandai nak tunggu mak balik. Sebab kita tahu kadang-kadang susah. Makanan kami itulah bila tengok berita, kan ada kes yang mati gara-gara makan cendawan hutan. Itulah makanan kami dulu tu cakap dengan mak, saya macam tak mati je tu mak. Itu antara kisah yang saya ingat lah. Sesekali gelagat mereka bagaikan kakak dan adik. Wanita cantik ini menanam sifat disiplin dalam diri dengan bekerja keras untuk anak-anaknya. Kerana beliau percaya, jika kita rajin berusaha, pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal suatu hari nanti. Walau 1000 dugaan datang menguji. Dia ni dia kemut, tapi satu sikap dia yang sama sampai dari dulu sampai sekarang, dia ni cerewet dan tegas. Jadi apa yang dia buat, benda tu dia nak, bagi dia nak sempurna lah. Segalanya sempurna. Macam juga anak-anak, macam juga apa yang dia buat. Perangai dia, contohlah dia usahakan sesuatu, dia mesti nak sampai betul-betul berjaya. Saya rasa sebagai anak saya patut contohi, walaupun dah senang, dia takkan lupa asal usul dia dan dia takkan lupa untuk menyumbang balik apa yang Tuhan bagi kat dia. Sebab niat dia tak pernah cakap dia nak kaya. Dia tak pernah cakap. Niat dia masa mula buat sendayu, mudah-mudahan apa yang aku buat ni anak-anak boleh makan. Tu je niat dia. Kaliber dan profesionalismenya diakui oleh mereka yang bekerja dengannya. Dia dengan pekerja sebenarnya tidak nampak perbezaan sangat, maksud saya daripada segi seorang majikan dengan kaki tangan. Tidak menampakkan jurang seorang yang mementingkan status, maksudnya dengan pekerja tu dianggap sama saja. Karakter dia yang obvious yang saya kenal daripada awal adalah seorang yang independen, mula berniaga seorang diri sampai ke hari ini, dan daripada segi seorang wanita tu pula yang mana dia bijak membagikan masa beliau lah, keluarga dan juga kerja. Dan daripada segi mengatasi dan juga mengawal selia kaki tangan dan juga syarikatnya, saya nampak beliau seorang yang tegas dan juga amanah lah. Maksud di situ company dan diri beliau sebagai owner tu diasingkan. Kini, beliau banyak menghabiskan masa di ladang ternakan itik, iaitu sebuah lagi syarikat yang baru ditubuhkan bersama suaminya. Banyak orang pelik dengan saya. Jauh sangat dia kata kosmetik dengan ternakan itik. Puncanya saya buat ternakan itik bila saya menang anugerah trofi Sri Nona. Saya memang kagum sangat bila saya dijemput dalam antara 37 wanita yang berjaya dekat Malaysia. Yang dipilih, saya seorang saja pengasas kosmetik. Yang lain semua wanita-wanita yang sangat saya kagumi kerana mereka tidak dikenali melalui publicity, tetapi mereka tu sangat hebat kerana mereka ada bisnes kayu balak, mereka ada bisnes universiti, membina college, mereka membina tiang-tiang elektrik. Selain menternak itik untuk daging dan telurnya, beliau bijak mempelbagaikan produk-produk sampingan yang lain. Telur yang boleh dibuat ubat. Ini telur itik biasa, dan kalau kita perhatikan ini telur itik yang dibuat ubat. Berbeza kan? Biru. Sebenarnya ini ada sejenis itik yang memang akan mengeluarkan jenis macam ni, dan ia dipercayai untuk buat jamu. Cergas, tangkas dan bersemangat. Itulah kata-kata yang dapat kami gambarkan tentang wanita ini. Berlainan dengan watak yang dibawanya di perusahaan herbanya, di sini beliau sendiri turun padang mengembeling tenaga bersama pekerjanya. Kisah derita dan kejayaan wanita berhati besi ini telah kami terokai. Hasil usahanya dalam bidang perniagaan dan penternakan sudah pun terbukti. Sesungguhnya dia mampu mendabik dada. Namun bukan itu yang menjadi tujuannya